warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja min Allah illa ilayhi. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sila jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Tama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Pada petang yang berbahagia ni Allah izinkan kita untuk duduk di dalam Raudhah min Riyadil Jannah, di taman-taman syurga di saat bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan futihat abwabul jannah, bukakan pintu syurga. Amalan yang tertinggi itu adalah talibul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat dituntut di dalam setiap mukallaf, yang mana pahala itu diganjarkan berlipat-lipat kali ganda. Yakni yang paling utama jelasnya menuntut ilmu itu Allah permudahkan jalan kita untuk ke syurga. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk terus berada dalam ketaatan, dan memang niat kita tiada lain tiada bukan itu mencari jalan pulang untuk kembali ke kampung halaman yang kekal abadi, darul akhirah. Maka mau tidak mau, walaupun jalannya terpaksa bermujahadah dengan nafsu, nafsu tak suka dengan jalan menuntut ilmu ini, namun kita tidak ada pilihan lain melainkan kita kena mujahadah, yakni lawan. Jihad nafsu ni dia kena lawan, dia kena tahan. Contoh macam siam, nak minum,
Nak makan, tahan. Hari kita biar awal 7 habis lah insyaAllah. Yang jam lah. Sebab apa? Kalau cakap balik pagi. Stop sikit. Tak ada lah. Takdir yang begitu. Tahan. Penat. Lawan. Itulah mujahadah. Kita haus. Tahan. Kita cakap ke anak kita. Tahan. Pandai kita makan. Tahan sikit. Budak-budak entama jangan dipaksa je puasa. Umur 7 tahun suruh solat. Suruh puasa dulu kan. Orang jaga solat pasti jaga syariat yang lain. Nah begitu juga dengan menahan ataupun menjaga melawan nafsu ni dengan satu seruan jihad. Lawan. Dia bukannya ikutkan. Kalau malas, lawan. Sehingga siapa? Sehingga menang. Bagaimana menang? Kita boleh mengatasi malas itu. Kita boleh mengatasi lemah itu. Tak ada jalan lain jemaah sekalian. Jalan yang mana untuk kita menuju pada Allah SWT ini penuh dengan perkara-perkara yang boleh menggugat nafsu kita. Namun kita tiada pilihan. Kerana itulah satu-satunya jalan yang ada. Jadi alhamdulillah, memanjatkan syukur kerana Allah bagi kita kekuatan untuk lawan. Untuk kita sentiasa mohon pada Allah istiqamah di dalam jalan mencari kebenaran. Alhamdulillah. Meneruskan kajian ilmu kita dalam kitab Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala alaih. Mudah Allah tempatkan beliau dan seluruh ahli keluarga beliau di kalangan orang yang saleh dan ditempatkan dalam syurga yang tanpa hisab. Min ya rabbal alamin. Begitu juga dengan siapa yang menelusuri perbahasan dan kajian karya beliau. Dan Allah anugerahkan kita, Allah jaga seluruh keturunan kita, Allah lahirkan dari surat keturunan kita keturunan saleh dan salihah, dan Allah menempatkan kita dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membincangkan dalam sifat ma'ani yang ke-13 yang terakhir. Membahaskan sifat yang kelima dalam turutan sifat yang ke-13, yakni al-kalam. Al-kalam. Sifat al-kalam, yang mana perbahasan al-kalam ni adalah sifat yang ke-13 yang sudah dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Al-kalam artinya berkata-kata. Makna al-kalam maksudnya berkata-kata. Mengikut Imam Al-Sanusi, kalam Allah SWT yang berdiri pada zatnya ialah satu sifat yang azali. Jadi sifat yang tidak ada permulaan. Sudah ada wujud tanpa ada permulaan, termasuk azali. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak menerima tiada dan sebagainya. Tidak menerima tiada maksud kata apa? Sekarang kita tadi kan boleh bercakap, sekarang kita diam. Nampak? Tak ada. Maknanya sifat makhluk ni bila dia bercakap, dia diam, maknanya tak ada. Bermaksud tidak, ianya menerima tiada dan sebagainya. Tidak ada bahagian, tidak didahului dan tidak dikemudiankan. Antara sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Namun apa yang kita lihat itu mashaf, qiraah turunkan nanti kita nuzul Quran. Namun tidaklah, kalau faham pada sifat kalam seperti mana yang diterangkan oleh Imam As-Sanusi, itulah digaris penuhkan di sini, itulah dia, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak menerima tiada dan sebagainya, tidak ada bahagian, tidak didahului dan tidak dikemudiankan.
Mengikut Imam Al-Sanusi, sifat Al-Kalam bertakluk kepada semua yang maklum dengan tiada kesudahan. Dan sifat Al-Kalam bertakluk yang terkait kepada semua yang maklum dengan tiada kesudahan. Yakni sifat Al-Kalam ini, kalau bicara soal difaham, kalau kalam dengan kata-kata kita ada noktah, ada berhenti kan. Takluknya maklum tu tanpa ada kesudahan, continuous, sedia ada, berterusan tanpa ada kesudahan. Al-Quran pula adalah sebuah keterangan tentang segala perkara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rujuk pada Al-Quran dikaitkan sebab Al-Quran itu kalam Allah. Adapun Al-Quran pula adalah sebuah keterangan tentang segala perkara yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Allah turunkan Al-Quran yang mana mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dan kita beruntung, bertuah, bersyukur sebab apa? Antara mukjizat para anbiya yang mana Allah kekalkan setelah kewafatan Rasul, ini Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran. Adapun mukjizat-mukjizat yang lain pada para anbiya, wafat para anbiya habis bersama berserta dia. Dan Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran itu adalah keterangan tentang segala perkara yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Keterangan itu kenyataan tentang segala hal-hal yang nak Allah zahirkan. Zahiran. Imam Al-Hudhudi berpendapat bahawa ta'aluk sifat Al-Kalam adalah sama dengan ta'aluk sifat Al-Ilm, iaitu pada perkara-perkara yang wajib, mustahil dan harus. Maknanya ilmu, sifat ilmu yang maha mengetahui dan maha berkata-kata ni meliputi ta'aluk terkait dengan semua perkara yang wajib, mustahil dan harus. Dia tidak terbahagi kepada ataupun hanya wajib saja, tidak. Dia meliputi semua. Cuma berbeza pada cara saja, jadi cara ta'aluk saja. Ta'aluk sifat al-ilm adalah secara inkisaf, yakni terbuka, kasyaf terbuka. Ilmu, contoh, bila kita ada ilmu ni, apa masuk ta'aluk ni? Contoh, kita tak tahu sebelum ni, bila dapat tahu tu terang dia rasa, atau masuk terbuka. Bila dapat tahu tu lapang, itu sifat ta'aluk. Sebab tu orang yang tak ada ilmu ni, dia akan jadi orang yang jumuk terhad, susah bincang. Lepas tu senang kata apa, menghukum, senang membantah, kerana dia tertutup. Bila tertutup, apa pilihan yang dia ada? Tak ada apa. Tapi kalau terbuka, contoh, satu kawasan yang punya access, all access, jadi dia tak kalut. Dia nak keluar sana boleh, sini boleh, depan boleh, belakang boleh. Tapi kalau satu tempat tu hanya satu ruang saja boleh keluar, ataupun tertutup semua ruang, maka dia kalut dalam tu. Betul, orang yang tertutup ini, yang tiada ilmu, maka senang untuk dia berlaku sifat yang membantah. Senang berlaku padanya itu sifat yang jumuk. Ataupun dalam bahasa mudah, senang buat kerosakan, fasad. Dia bawa tu tutup, bawa motor tu tutup, langgar tu, bawa kereta tutup mata. Bila tertutup, inkisaf, terbuka. Bila terbuka, maka jalan ke mana pun sampai. Dah terbuka. Kadang-kadang satu tempat tu kita dah tampak ilmu padanya. Dekat sini tempat katalah 500 km baru nak sampai. Tapi dalam itu pun kita dah nampak dah kat mana pergi, mana pergi. Orang yang tertutup, ia tidak akan ke mana-mana. Sebab itu ditarifkan ta'aluk ilmi, inkisaf, iaitu terbuka secara terang dan nyata bagi Allah SWT dengan ilmu. Dia ada persamaan, tapi kaitan perbezaannya cara ta'aluk tu adalah, manakala ta'aluk sifat al-kalam pula adalah secara dilalah, iaitu jika dibuka penutupnya dan kita mendengar kalam yang qadim itu, mesti kita akan mengerti. Maknanya dalam konteks kenyataan yang dijelaskan tentang ni, kiasnya dibuka penutup, maksud kata apa? Dalam konteks ilmu, dan padanya itu dibukakan kefahaman.
maka kita akan mengerti maksud. Itu kata-kata. Pernah tidak kita nuntut ilmu, kemudian dah lepas belajar tu baru tu datang kemudian. Qadim yang kekal, yang sedia ada. Maka jika dibukakan, mana kalam Allah Ta'ala tu dilalah ini untuk keterangan. Orang yang baca Quran, bila baca Quran ini sifatnya sifat Quran ni Al-Furqan. Sifat Quran hudan linnas. Tapi perlu faham baca Quran itu baca Al-Quran ni, itu bukan baca hanya dengan lisan sah mata-mata, tapi Quran itu adalah perbahasan rukun iman. Dia mesti bermula dengan keyakinan di dalam dada. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Mana kata dia nak baca Quran tu, dia kena bebas keraguan, barulah Al-Quran menjadi panduan. Panduan tu cerah, kata-kata tadi, kenyataan. Tapi sesiapa yang tidak dibukakan kata-kata itu, bacalah Quran pun. Malah yang kita berbahayanya, ada setengah-setengah tu, dengan keraguan yang dia ada, dipergunakan Al-Quran untuk menyokong keraguan dia. Dia ambil ayat ni. Ada satu video tu saya baca, tengok orang lelaki, dia buat satu kenyataan. Siapa kata lelaki ini suruh kahwin dua? Siapa kata? Orang marah betul kan? Soalan pun salah. Fitrah lelaki kahwin 4. Fitrah ke? Fitrah ke? Tanya lelaki, tanya orang perempuan, fitrah ke lelaki nak kahwin 4? Habis tu apa perkataan yang tepat? Lumrah. Ini pun kadang perkataan pun tertukar. Ini kan tak ada keterangan. Kata kalam tadi, kalau tak dibukakan sifat dia tu, orang tak nampak. Kalam. Baca, tak faham. Kalam ada, tapi tak sampai kepada keterangan. Sebab tu dimulakan minta sebelum baca Quran, bersihkan hati, untuk ilmu, bersihkan hati. Kita bukan sekadar ilmu yang padanya berserta dengan kalam tadi tu datang untuk memberi keterangan. Kadang-kadang ada orang tu sudah dapat ilmu tu tapi tidak dibukakan keterangan itu. Malah lebih bahaya, bertemu pula dengan kesesatan. Dia explain ayat-ayat Quran tu begitu tanpa ada sokongan daripada tafsir muktabar, kalam-kalam ulama. Hati-hati, banyak berlaku. Sebab apa? Rupanya begini, kita dah faham. Rupanya di situ takluk pada kalam itu adalah dalam perbahasan dilal. Ini jika dibuka penutupnya dan kita mendengar kalam yang qadim. Mendengar kalam yang qadim tu berbalik apa? Tu bukan mendengar yang berhuruf, bersuara. Bukan mendengarnya tu tapi kefahaman. Maka kita akan mengerti. Dah duduk menung, tafakur, tak bercakap pun. Abang bagi masa saya untuk diam. Saya dah letih, penat saya dah hadapi kehidupan dunia. Padahal kau dah terdiam. Ada orang dah sampai terdiam, sampai terduduk, sampai tersujud, baru nak sedar. Walhal kita diam, duduk macam ni, tafakur, iktiqaf nanti 10 akhir Ramadan. Mana kitanya rijal ni, ambil masa, tak dapat sepenuhnya pun ambil sejam duduk, tanpa berbunyi apa, tanpa bersuara, tanpa berkata-kata, tanpa apa-apa, dah hanya dengan mengingati. Mudah-mudahan Allah kata apa? Ni ayatan At-Taubah ayat 18. Apa ujungnya? Fa'asa ulaika ayyakunu minan muhtadin. Mudah-mudahan mereka ni yang datang rumah Allah dengan hati yang betul-betul takut Allah, dia akan dapat petunjuk, kefahaman.
hidup dia dapat pencerahan. Berbeza. Orang yang menjaga masjid dengan hati yang benar-benar takutkan Allah, orang ni dipanggil berpedoman. Tengok muka ni, muka boleh pakai lah. Macam itu. Muka boleh pergi jauh lah. Kan? Muka boleh digilap menjadi pemimpin. Sebab apa? Dia terpimpin dengan kalam yang dilalah. Sebab tu kadang-kadang ada solusi yang tidak perlu diselesaikan dengan banyak cakap. Sampai tahap tiada cakap lagi, tiada kata yang perlu dinyatakan. Atau maksudnya ada orang ni, bila dia dah tak mau dengan kata, tunggulah kata-kata yang tak bersuara itu mendidik. Hati-hati. Tahu-tahu dia tertiarap. Dah faham tak? Faham. Dulu cakap tak mau faham, nyombong, jalan, dongak langit. Kamu akan belajar dengan keterangan kenyataan Al-Khaliq. Baik kita dengar orang nasihat cakap dengan syariat Allah. Allah bagi kita datang kulas, belajar. Jangan sampai kena diajar. Kalau kena diajar tu dengan kalam yang tak bersuara ni, tiba-tiba sampai dia penampau siang, pong, nampau siang, penerajang bumi dunia, macam-macam lah. Itu juga kenyataan yang akan membawa kita kepada sebuah pengertian. Jadi cara dia datang dan mohon Allah datangkan keterangan agar kita sering diberi panduan, agar tidak kita duduk di dalam kerosakan, kehancuran, kekecewaan. Itu jauh daripada sifat orang mukmin. Orang mukmin ni yang mendapat keterangan Allah ni dengan keterangan yang hak, dia tidak akan berada dalam kekecewaan. Sebab tu Nabi kata mafhum hadis ajib, Nabi takjub dengan orang mukmin ni. Semua yang berlaku dalam hidupnya bagus, baik berlaku. Sebab dia dapat keterangan atas setiap kenyataan tu. Berlaku buruk, bagus bagi dia. Dia sabar. Kerana daripada keburukan tu dia dapat dilalah. Dia dapat keterangan yang dia je faham mungkin. Orang lain, kenapa kau tak balas? Orang kata buruk dengan kau, kenapa kau tak buruk balik-balik? Orang hina kau ni. Dia pun relax. Kenapa? Sudah sampai padanya keterangan yang tidak bersuara tadi, berhuruf tadi, dalam hatinya, dengan melalui kenyataan ataupun keterangan Al-Quran, hadis, dia faham. Selagi mana aku tidak menghina, aku tidak akan dihina. Selagi aku tidak mengaibkan, aku tidak akan diaibkan. Habis kau diaibkan, biarlah. Kenapa? Kerana kenyataan bahawasanya yang diaibkan tidak akan berada dalam kejatuhan. Diaibkan. Tetapi yang mengaibkan, tunggulah pengajaran yang berat Allah ajarkan. Sebab tu ada orang dia nak tengok kejatuhan orang. Mana aku nak buat dia jatuh. Dalam sibuk nak menjatuhkan orang, dia akan terjatuh sendiri. Kita terus melihat kebaikan. Kerana dia faham. Apatah lagi datang kebaikan, lagi dia faham. Bukan untuk dengan kelalaian. Allah bagi anak bagus, Allah bagi hidup senang, lapang, duit ada, nak makan apa nak, elok dia semua. Bukan menunjukkan dia tu elok, bukan menunjukkan aku ni ada kelebihan, tapi dia dapat kenyataan. Di situ dia dapat dilalah, dia dapat maksud yang sebenar. Akhirnya nikmat yang ada tu disyukur, baik untuk dia. Maka ketika itu, dalam keadaan baik dan buruk yang Allah takdirkan dalam hidup dia, itu membawa kepada keterangan yang membawa dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang dapat petunjuk Allah. Itu kata nescaya kita akan mengerti. Atau minta kepada Allah, ya Allah bagi aku faham.
Cakap banyak tak faham-faham bahasa. Tak faham-faham bahasa. Sebab tu ada kenyataan yang kita bimbangkan, kalau apabila hati itu telah keras, apa pun bahasa takkan masuk. Hati dalam dia tidak akan dapat kenyataan. Dia keras, dia tak, penutup tu dah tak boleh terbuka. Dah ketat. Kan? Cara nak buka senang, hancur kan? Ketuk tu kata hancur hatinya. Hancur hatinya. Dah keras. Masuk lembutkan dengan ilmu, lembutkan dengan ketaatan, tak nak. Sibuk dengan kerisauan, sibuk dengan kebendaan. Dan sekali hati dia jadi tertutup. Macam mana nak buka ni? Hancurkan dia. Sebab tu ada setengah tu perjalanan terpaksa melalui kehancuran. Kenapa Allah? Aku kena lalui kehancuran. Kerana itulah kenyataan, keterangan untuk kau. Dilalah. Dulu mungkin kau tak faham. Aku fahamkan kau dengan kehancuran. Walhal hidup kita menuju Allah bukan dengan kehancuran. Kita menuju kepada Allah itu dengan keyakinan, kecintaan. Kita menuju pada sumber yang maha menyayangi. Kita bila makin mendekati satu tempat yang disifatkan sumber, contoh sumber minyak wangi, makin busuk pun makin wangi. Wangilah. Oh, ini town of perfume. Contoh town, bandar perfume. Habis semua wangi, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kan makin busuk. Jadi orang yang membawa diri makin dekat dengan Allah, dengan sumber kasih sayang dan cinta, maka tiadalah istilah derita, tidaklah istilah kecewa, bersangka-sangka, iri, dengki, cemburu sana sini. Tak ada. Sebab dia sedang mendekati sumber. Melainkan perjalanan itu masih tertutup. Dia tak dapat dilalah. Ini kefahaman tadi, tidak ada bukaan. Baik. Sekali lagi. Maksud Al-Kalam yang sudah dikemukakan oleh Imam As-Sanusi dan Al-Bajuri turut diadaptasi oleh Syekh Ahmad, iaitu sifat yang qadim, iaitu berdiri pada zat Allah SWT dan tidak menunjukkan perkara yang wajib, mustahil dan harus tanpa susunan huruf, tidak bersuara dan tidak menyerupai percakapan makhluk. Maka di sini Syekh Ahmad menggabungkan adaptasi daripada Imam Sanusi Al-Bajuri. Batu dalam pengajian kita ni, alhamdulillah, syukur, sebab setiap penjelasan pada setiap sifat itu disokong oleh ulama-ulama muktabar. Dan mengikut kurunnya, mengikut susunan, macam Imam Al-Hududi itu susunan dalam fasa zaman Al-Imam Sanusi. Kalau disusun dengan Imam Al-Bajuri, itu yang paling latest lah, susunan. Kemudian diambil nakalkan daripada Imam Syafi'i, kemudian diambil daripada Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Abu Hanifah, pelumpur terus. Jadi sumber tu, susu galur tu tidak terputus. Jadi kita tidak hanya menakalkan ataupun membincangkan satu-satu sifat tentang Allah ni dengan kata-kata kita. Kita hanya menghuraikan bersandarkan kenyataan yang telah dibincangkan. Itu jadi pembincangan kita tu. Kalau kita hayati benar-benar, kita akan, insya-Allah, Allah akan bukakan kefahaman itu. Baik. Seterusnya Syekh Ahmad mengemukakan ta'aluk sifat kalam yang pernah dikemukakan oleh Al-Fadhali, iaitu sifat kalam berta'aluk sebagaimana ta'aluk sifat al-ilm. Yakni, ini kata Imam Al-Fadhali pula. Kata Imam Al-Fadhali. Maka dalam susunan pembahasan al-kalam itu dibahaskan Al-Imam Sanusi. Kemudian dilihat pada kenyataan perbahasan, diambil pada Imam Al-Bajuri, Hasyiah. Kemudian dilihat pada Syekh Ahmad.
Kemudian dilihat pada perbahasan Imam Al-Fadhali. Jadi disusun gabungan. Maka Imam Al-Fadhali pula mengemukakan, jadi kemukakan oleh Imam Al-Fadhali, iaitu sifat al-kalam bertakluk sebagaimana ta'alluq sifat al-ilm. Tadi kita bincang awal tadi, ta'alluq sifat al-ilm, iaitu ta'alluq pada perkara yang wajib, mustahil dan harus, akan tetapi ta'alluq ialah ta'alluq inkisar. Sedangkan ta'alluq kalam pula adalah ta'alluq dilalah, yang bererti menunjukkan. Jadi kalam dan ilm ni dengan al-kalam ni dilihat pada ta'alluq ini terkait pada perbahasan al-ilm itu
الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Mereka kata suara tak ada, nasiblah belajar online. So, gitu. Tak perasan itu kan nak mandang itu. Mana yang dapat kelebihan yang datang. Kalau dia datang tak, itulah bagian kita yang di sini. Dekat tu yang dapat, tu je. Start tengok komen. Kalau Allah tak gerakkan tengok, tapi tak apa Allah gerakkan tengok. Baik munajat Abi. Baik, insyaAllah, jom kita mulakan baik. Baik, kita akan baca 7 qiraat. Mungkin jemaah yang baru akan dengar pada perubahan-perubahan pada kalimah dalam lafaz Al-Fatihah. InsyaAllah boleh ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا ونسمة معنا والأمين يا رب قبولkan segala hajat dunia akhirat memudahkan urusan dunia Allah dunia akhirat ya Allah ya Rahman Rahim نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا umat Islam seluruh dunia ya Allah bebaskanlah ya Allah Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Palestina wa Gaza kulli makan wa fi kulli zaman ya Arhamar Rahimin ya Allah ya Arhamar Rahimin نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم
اللهم إنا نستغفر الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita hajatkan tawasul dengan kalam Allah Quran. Kita bacakan tadi Al-Fatihah 7 Quran 4 riwayat fi kulli hajat silsilah Susugalo mudah-mudahan Syekhul Fadilah Datuk Syekh Salahuddin Umar Qari fi kulli hajat di waktu yang mustajab doa ni, dan teruskan bermunajat. Kita masa lagi waktu zul yang sangat mustajab doa, dan juga waktu setelah berdoa berbuka itu sahabat Zoma wabatayatil muraqab sahabat ajur insya-Allah. Allahumma lakal sunnah wa bika amanna wa ala sika aftalna rahmatika ya arhamar rahimin. Maka tamat, lepas itu teruskan lagi doa. Waktu itu pun sangat mustajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jumpa pada seri yang akan datang. Aku lupa li hazza wa astaghfirullah azim wa lakum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafar suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ila insana fi khusr ila alladhina amanu wa amsalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allah